Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Isu air, masa kamu jadi Perdana Menteri, apa buat? Itu soalan ditanya kepada Tun Mahathir, yang menurut netizen soalan padu maut kepada Tun Mahathir. Tetapi biasalah, Tun Mahathir ini memang luar biasa pintarnya. Ini pula jawaban Tun Mahathir apabila ditanya tentang isu air, masa dia jadi Perdana Menteri, apa yang Tun buat? Ini jawaban Dr. Mahathir. Mahathir membidas pihak yang mempertikaikan kritikannya terhadap perjanjian penjualan air Malaysia-Singapura dengan mempersoalkan tindakannya semasa menjadi Perdana Menteri. Katanya semasa menjadi Perdana Menteri kali pertama, dia telah berkali-kali berunding soal perjanjian itu, termasuk penjualan harga rendah 3 sen untuk 1,000 galen air kepada Singapura. Ketika memimpin kali kedua pada 2018 pula, katanya dia membangkitkan isu itu kepada Lee Hsien Loong dan Perdana Menteri Singapura itu bersetuju untuk berunding. Malah dia juga berkata sebelum meletakkan jawatan pada tahun 2003, kerajaan memperuntukkan pembangunan loji penapisan air supaya Johor tidak perlu lagi membeli air terawat dari Singapura. Jika ini dibangun, soal kenaikan harga air tapis dari Singapura tidak timbul, kata Mahathir lagi. Saya tidak tahu kenapa loji ini tidak didiri. Selepas saya letak jawatan, projek jambatan Bangkok dan landasan kembar kereta api juga digugur, kata beliau. Timbalan Perdana Menteri Fadillah Yusof semalam mendedahkan bahawa kerajaan sedang meneliti semula semua perjanjian penjualan air mentah kepada Singapura. Menjawab dakwaan Mahathir, bahasa kerajaan memberi subsidi kepada Singapura, dia mempersoalkan kembali apa tindakan Mahathir ketika menjadi Perdana Menteri. Sementara itu, dalam kenyataan hari ini Mahathir berkata, tidak ada sebab kenapa loji tapis itu tidak boleh didirikan sekarang. Tetapi yang ditanya oleh netizen ialah, kenapa baru sekarang Mahathir ingin beria-ia sangat mengarah pula membina loji tapisan itu? Kenapa ketika beliau menjadi Perdana Menteri tidaklah beliau beria-ia sangat membina loji tapisan itu, kata netizen. Jika itu dilakukan, kata Mahathir, katanya ancaman Singapura menaikkan harga air tapis bukan satu masalah. Tetapi hakikatnya kerajaan sekarang tidak lagi cuba tangani beberapa masalah yang ada dengan Singapura, termasuk masalah ruang udara Malaysia, Jabatan Bangkok dan Central Provident Fund Singapura, kata Mahathir. Tetapi netizen menemplak dan mempersoalkan Mahathir semula. Mahathir lupa dia 2 kali jadi Perdana Menteri. Bukan sekali, tapi 2 kali. Kalau betul dia mahukan, sudah boleh dia dirikan kawasan tapis itu. Sebaliknya, perjanjian baru dibuat yang lebih menguntungkan Singapura, kata Mahathir lagi. Inilah sikap Mahathir yang orang selalu persoalkan. Bila salah, salah orang. Bila betul-betul dia. Mahathir tak pernah mencari kesilapan diri sendiri. Sebelum ini dilaporkan, Singapura setuju menaikkan bayaran kepada 45 sen bagi setiap 1,000 galen hingga 2011 dan 60 sen mulai 2011 hingga 2061 selama 100 tahun. Bagaimanapun, Malaysia mahu Singapura membayar 60 sen bermula 2001 hingga 2007 dan RM3 hingga 2011. Tuntutan itu ditolak Singapura. Beberapa komen daripada netizen berkait isu ini ialah, netizen kata, atuk-atuk, sudahlah. General 15 ataupun pilihan raya ke-15 dahulu kalah, hilang si deposit, sudah-sudahlah itu. Masa sebelum Tun, 1 Singapura dolar sama dengan 1 ringgit. Sekarang, sudah atuk, anak sudah berbilion, rehatlah, kata The Shid. Jimmy Page kata Singapura ni macam Israel, kecil tetapi kuat dan berani. Isu air ni kita kena potong je air untuk mereka dan tengok dia berani tak serang kita, kata Jimmy Page. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Kemarin ada seorang ustaz telah pun daripada PAS telah pun mencadangkan bahawa Hadi Awang boleh akan jadi Perdana Menteri, layak jadi Perdana Menteri.
Sebelum kita teruskan apa komen dan ulasan hari ini dalam laporan berita, jangan lupa tinggalkan komen Anda pula. Apakah Anda rasa Hadi Awang memang sangat layak menjadi Perdana Menteri dengan pencapaian dan juga dengan rekod kerja beliau sebagai duta yang bertaraf menteri? Adakah dia layak jadi Perdana Menteri? Mampukah Hadi memimpin negara ini dengan kepelbagaian masyarakat, agama, bangsa, dan seterusnya? Adakah Hadi dapat memimpin negara ini dengan pelbagai karenah-karenahnya dengan usia yang sudah, boleh kata, dah veteran, dah lanjut, dan dengan kesihatan yang kurang memberangsangkan? Hari ini Puad kata, kalau kerajaan Islam pun Hadi tak layak jadi Perdana Menteri. Itu komen dari Puad Zarkasi. Bagaimana pula dengan Anda? Presiden PAS, Abdul Hadi Awang, tidak layak menjadi Perdana Menteri sekalipun jika rakyat mahukan kerajaan Islam, kata ahli Majlis Kerajaan Tertinggi MKT UMNO, Muhammad Puad Zarkasi. Jelasnya ini kerana Presiden PAS itu sering mengeluarkan fatwa yang sentiasa berubah yang akan memberi kesan kepada kerajaan jika dia menerajui negara. Inilah masalah PAS. Pendirian selalu berubah-ubah. Ahli Jawatan Kuasa Dewan Ulama PAS, Ustaz Mokhtar Sinik lupa. Haji Hadi sendiri kata amalan umum awal jawatan Perdana Menteri tidak ikut adab Rasulullah. Sekarang boleh umum pula, katanya. Inilah masalah daripada PAS. Lupa. Dulu cakap lain-lain, siang cakap lain-lain, malam pula cakap lain-lain. Jadi, Puad ingatkan semula kepada Ustaz Mokhtar Sinik bahawa inilah masalah PAS. Pendirian selalu berubah-ubah. Dia lupa, Hadi pernah cakap sendiri bahawa amalan umum awal jawatan Perdana Menteri tidak ikut adab Rasulullah. Sekarang boleh pula umum sini sana. Itulah yang menjadi masalah, kata Puad Zarkasi. Sebab itu Muafakat Nasional gagal. Hari ini kata lain, esok kata lain. Silap hari bulan, PAS akan kata berkawan dengan Israel pun boleh seperti dulu. PAS boleh berkawan dengan DAP, kata Puad Zarkasi lagi. Sebab itu, kalaupun rakyat Malaysia mahukan kerajaan Islam, Haji Hadi tidak layak jadi Perdana Menteri. Kalau fatwa pun boleh berubah-ubah, dikuatiri. Dasar ekonomi dan pentadbiran juga cepat flip-flop. Pening rakyat. Rakyat pening, dibuatnya, tulisnya dalam satu hantaran di Facebook. Pada Disember 2017, Abdul Hadi menyelar tindakan sesetengah parti yang lebih mengutamakan calon Perdana Menteri dan pembentukan kabinet bayangan jika mereka menang dalam pilihan raya umum yang akan datang. Katanya, tindakan itu bercanggah dengan adab yang dibawa Rasulullah. Semalam, ulama kanan PAS Mokhtar Sinik menamakan Abdul Hadi sebagai calon Perdana Menteri yang pada pandangannya mampu membawa wajah baru politik di negara ini. Antara alasan yang diberikan ialah Abdul Hadi memiliki ciri penting untuk seseorang menjadi pemimpin, yaitu berilmu dan bertakwa sehingga dapat mengenal batas di antara halal dan haram serta pada masa sama mendidik rakyat mengenainya. Hari ini Mokhtar menjelaskan apa yang terkandung dalam pemikirannya. Kata Mokhtar, dia menamakan Presiden PAS itu sebagai cadangan jika orang ramai mahukan sebuah kerajaan Islam dan negara Islam yang tertegak di Malaysia. Ada satu hal yang mereka gagal faham mengenai status di media sosial semalam itu, kata beliau. Maksud saya, Tuan Guru Tuan Hadi paling layak itu jadi mahukan sebuah kerajaan Islam dan negara Islam. Tapi kalau mahukan sebuah negara sekuler, liberal yang macam ada sekarang, memanglah Tuan Guru Hadi Awang tak layak, kata beliau lagi. Itu pendirian dan penerangan penjelasan daripada Mokhtar Sinik. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Habislah Parti Bersatu kali ini. Dua lagi exco pemuda bersatu akhirnya lepas jawatan. Ini pastinya satu berita paling buruk untuk Parti Bersatu dan mula kelihatan sudah tidak bermaya dan berdaya lagi. Dan yang lebih teruk lagi ialah
Sampai bilakah PAS akan dapat menghormati bersatu lagi? Ataukah PAS sudah mula melihat bahwa sudah tiba masanya PAS meninggalkan Parti Bersatu? Karena Parti Bersatu dilihat sudah tidak mampu dan bermaya lagi. Hari ini disahkan dua lagi Exco Pemuda Bersatu meletakkan jawatan lepas jawatan. Pemuda Bersatu terus bergolak apabila dua lagi exco-nya bertindak melepaskan jawatan yang dipegang dalam biro sayap parti itu. Pasangan itu, yaitu Abdul Aziz Rishad Khan dan Afrizan Jamil membuat keputusan meletak jawatan sebagai ahli jawatan kuasa Biro Pengurusan Pemuda Bersatu. Bagaimanapun menurut laporan portal Free Malaysia Today, mereka masih memegang jawatan Exco tetapi tanpa memegang sebarang portfolio. Kedua-dua mereka dilantik ke biro itu oleh Ketua Pemuda Bersatu Hilman Idham pada 29 November tahun lepas. Pada 9 Januari lalu, Mayor Nakyuddin Samsudin juga melepaskan jawatannya sebagai Ketua Biro Profesional dan Sukarelawan Pemuda parti itu berkuat kuasa 5 Januari. Mayor berkata peletakan jawatannya itu dibuat atas sebab perbezaan pendirian dengan kepimpinan Hilman yang dilihat luar daripada kebiasaan dan tidak menggambarkan amalan pentadbiran yang baik. Bagaimanapun Hilman dalam kenyataan balasnya menafikan dakwaan wujudnya salah faham antara kepimpinan sayap parti itu dengannya. Sebaliknya, dia mendakwa peletakan jawatan Mayor Nakyuddin dibuat kerana bermasalah dalam menguruskan organisasi. Kata Hilman, ini selepas Mayor Nakyuddin gagal menyerahkan segala dokumen berkaitan pentadbiran dan pengurusan kepimpinan terdahulu sayap parti itu kepada kepimpinan baru yang dilantik pada pemilihan Perhimpunan Agung Pemuda Bersatu yang lalu. Sementara itu, Aziz dan Afrizan yang berasal dari Sabah dipetik sebagai berkata, walaupun Pemuda Bersatu mempunyai 3 exco yang dipilih dari Sabah, namun peranan biro yang diberikan kepada mereka tidak signifikan. Menempatkan kami bertiga dalam biro pengurusan tanpa peranan khusus adalah tidak wajar. Bagaimanapun tanpa portfolio, ia akan memberi kami lebih banyak ruang untuk berkhidmat dengan lebih baik dan menumpukan tenaga untuk memperkukuh parti di Sabah bagi menghadapi pilihan raya negeri akan datang dan pilihan raya umum ke-16 katanya dalam satu kenyataan secara bersama. Pada 29 Oktober tahun lalu, Hilman yang juga adun Gombak Setia diumumkan sebagai Ketua Armada Bersatu bagi penggal 2024-2027. Dia memperoleh 1,888 undi mengatasi pencabarnya Akmal Zainal Zahir dengan perbezaan hanya 170 undi. Saudara-saudara sekalian, apa pula pendapat dan komen anda untuk isu kali ini? Adakah ini adalah petanda-petanda awal bahawa akan adanya rombakan besar-besaran dalam Parti Bersatu? Kita jumpa lagi. Sila tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe